Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula dan meneruskan kuliah tadabbur, huraian ayat-ayat pilihan dan juga surah-surah pilihan. Mudah-mudahan manfaat daripada bacaan kita berhubung dengan ayat-ayat Al-Quran ini dapat dijadikan panduan, pedoman, dan apa yang diperintahkan untuk kita melakukannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana kita telah selesai membaca suratul Jumu'ah, pada pagi ini kita memilih surah yang berikutnya ataupun pilihan kita yang seterusnya, iaitu suratul Taghabun, surah At-Taghabun, iaitu juga masih lagi di dalam juzuk yang ke-28, masih lagi di dalam juzuk yang ke-28. At-Taghabun bermaksud, kalau kita tengok di dalam terjemahan ataupun di dalam maksud-maksud yang disebut oleh para ulama dan juga ahli tafsir, At-Taghabun, yang pertama kita kena ingat dia salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan tasbih ataupun al-musabbihat, iaitu surah-surah yang dimulakan di pertama ataupun di awal ayat itu dengan kalimah memuji ataupun mensucikan Allah. Seperti mana kita dah sebut, ada 5 surah Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan musabbihat ni, dengan tasbih ni. Seperti antaranya surah As-Saff. Surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perkataan sabbaha, kan? Dalam surah At-Taghabun ni Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan yusabbihu lillah. Tapi perkataannya, maksudnya samalah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Demikian juga dalam surah Al-Jumu'ah yang telah kita selesai tadabbur, juga Allah memulakan pada ayat yang pertama yusabbihu lillahi ma fis samawat, juga menggunakan tasbih ataupun disebut al-musabbihat. Jadi At-Taghabun ni termasuk 5 surah itulah. Al-Hadid, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Jadi itu antara surah-surah yang dimulakan dengan tasbih ataupun disebut al-musabbihat. Okey. At-Taghabun maksudnya hari yang ditampakkan atau hari yang ditunjukkan kesalahan. At-Taghabun maksudnya hari yang ditunjukkan atau hari yang dizahirkan, dinampakkan kesalahan yang kita lakukan. Itu maksud nama surah ni. Surah At-Taghabun, At-Taghabun ini juga salah satu daripada nama-nama, At-Taghabun ni salah satu daripada nama-nama kiamat. At-Taghabun ni salah satu daripada nama-nama kiamat, kan?
Okey, itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi At-Taghabun salah satu daripada nama-nama kiamat. Okey? Nanti kita tengok apa maksud yang dikatakan dengan hari yang dinampakkan kesalahan. Sababun nuzul ayat ini. Kita boleh sebut juga salah satu daripada sebab turun ayat ini. Sababun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Kita tengok. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridai dia, yakni Abdullah, dan ayahnya Al-Abbas. Kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka merupakan ahlul bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu Al-Abbas adalah bapa saudara Nabi. Jadi anak dia bernama Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Jadi dia meriwayatkan, Abdullah ibnu Abbas kata, ceritanya, wasa'alahu rajulun, telah bertanya kepada Ibnu Abbas ini, seorang lelaki tanya kepada dia, an hadhil ayah, tentang ayat di dalam surah At-Taghabun, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun tu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya isteri-isteri kamu, sebahagian daripada isteri-isteri kamu, wa auladikum, dan aulad, anak-anak kamu, aduwwal lakum, adalah musuh bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada azwajikum, pasangan kamu, boleh jadi isteri, boleh jadi anak lah, tapi dalam konteks ayat ni dia merujuk kepada isteri-isteri kamu. Wa auladikum, dan juga anak-anak kamu, aduwwal lakum. Allah kata aduwwal lakum ni maksudnya musuh. Siapa dia musuh kamu? Anak isteri kamu sendiri. Anak isteri kamu tu musuh kamu. Maka Allah kata apa? Fahdharuhum, berhati-hatilah kamu kepada mereka. Ini Allah sebut dalam ayat ni jelas, isteri-isteri dan anak-anak kamu itu menjadi musuh bagi kamu. Nampak? Jadi ada seorang lelaki, dia tanya Ibnu Abbas, apa maksud atau apa cerita di sebalik ayat ini? Kerana dalam ayat ini dia menyatakan anak-anak dan isteri kita ni sebagai musuh kita, dan Allah suruh kita berhati-hati dengan anak-anak kita, dengan isteri-isteri kita. Kan? Orang yang paling dekat, yang tinggal serumah dengan kita, yang kita kasih dan cinta ni, Allah kata aduwwal lakum, tu musuh kamu tu, jaga-jaga. Apa maksud ayat ini? Apa cerita tentang ayat ini? Lelaki itu tanya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, haula, mereka itu, rijalun aslamu min ahli Makkah. Ceritanya ada sekelompok lelaki, suami, bapa, aslamu, yang mereka ini masuk Islam, min ahli Makkah, daripada orang Mekah. Mereka ni masuk Islam, penduduk Mekah, daripada anak, ada isteri. Wa aradu an ya'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka nak pergilah ke Madinah, nak bersama dengan Nabi. Tapi apa berlaku? Ini kita kena jaga-jaga. Apa dia? Fa'aba,
Bila mereka nak pergi daripada Mekah pergi ke Madinah, nak pergi duduk dengan Nabi, nak mengaji, nak beriman, nak menuntut ilmu dengan Nabi, fa aba azwajuhum wa auladuhum, tetapi hasrat mereka itu ditentang, dihalang. Anak bini tak mau bagi pi, aba, enggan. Depa tak mau bagi laki depa pi. Depa menghalang. Bini-bini ni, isteri-isteri ni menghalang suami mereka, bapa mereka ni daripada ayyadu'uhum ayyatu Rasulullah. Depa tak bagi laki depa pi kat Nabi, suruh duduk dengan depa. Nampak? Jadi Allah kata aduwal lakum, tu musuh, tu yang akan menjahanamkan kamu. Quran marah, tak bagi pi, pujuk rayu, akhirnya tak bagilah, sebab tewas dengan pujukan isteri, tewas dengan rayuan anak-anak ni. Dia tak pi ke Nabi, utamakan lagi anak isteri ni. Ini cerita ayat ni. Okey. Lepas tu falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'au an-nas qad faqahu fid din. Lepas depa tak pi tu, lama lepas tu barulah depa pi. Awal tu tak jadi pi, cancel. Awal tu niat dah nak pi, tapi tak jadi pi pasal bini tak bagi pi. Bini bukan suruh pi, tak bagi pi, anak-anak tak bagi pi. Duduk dengan depa. Pas depa dah boleh tinggal tu, dah boleh dah boleh berpisah sikit dengan anak bini tu, depa pun pilah Madinah. Sampai-sampai di Madinah, maka tengok kawan-kawan mereka yang mari awal, yang telah sampai dulu tu, dah alim, dah faham agama, dah faqih, dah banyak ilmu mereka dapat. Sebab mereka sampai dulu. Mereka ni pasal apa main lewat, bini tak bagi mai. Bini tak bagi mai. Alasan tu bukan alasan zaman tu ya, sampai ke sekarang ni pun. Sekejap lagi kita akan syarah. Lepas tu hammu, depa jadi geram kat bini depa. Hammu, depa berniat nak balik pi tibai bini depa. Ay yu'aqibuhum, depa balik nak pi hukum bini depa ni. Pasal apa? Telah menyebabkan mereka jauh daripada Nabi dan telah menyebabkan mereka tak dapat menuntut ilmu. Disebabkan depa tu jadi punca, akhirnya depa yang dapat kesan. Maka Allah fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Nampak? Ini ada dalam hadis Tirmizi. Dan kalau buka dalam buku-buku tafsir, ada cerita ni. Dan ada juga satu lagi, dikatakan ayat ini turun kisah yang samalah, tapi yang ni dia sebut ramai. Dalam satu lagi riwayat dia kata cerita ni cerita samalah, cerita bini tak bagi pi ni, anak-anak tak bagi pi ni turun berkaitan dengan seorang sahabat nama dia Auf bin Malik Al-Ashja'i. Yang tu direct sebut nama. Riwayat tu dia sebut terus nama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Tapi dalam riwayat Tirmizi ni dia sebut rijalun. Adalah 3-4 orang yang tak pi. Jadi faham tak maksud musuh tu? Yang kata anak-anak dan isteri, bukan saya kata ni, Quran kata anak-anak dan isteri kamu musuh kamu. Musuh tu cerita dia macam ni lah.
Laki tu nak pi mengaji dah, nak pi dekat Nabi dah di Madinah. Dia kata jangan duk pi, runtun kaki. Jangan duk pi lah, siang kat kami ni, duk lah ni, menyok program kita ni. Tak pi lah Abah laki tu. Lepas tu dah bila kuat sikit iman tu, boleh dah tepih tu, pi tengok orang dah habis mengaji dah. Alim semua mereka duk tak ketahuan punca lagi. Mula nak menyesal, mula nak rasa rugi, mula nak rasa marah, nak balik pergi hukum isteri-isteri dia apa. Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Nampak? Ayat mana tadi ni? Sebab nuzul turun ni ayat surah At-Taghabun nombor 14. Nombor 14. Okey. Surah ni dia turun di Mekah ke di Madinah? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada kata turun di Mekah, ada kata turun di Madinah. Tapi lagi cantik, banyaklah panjanglah cerita, saya tak mau nak panjangkan. Dia macam ni lah, ada yang kata turun di Mekah, ada yang kata turun di Madinah. Pasal ayat dia macam ayat Mekah, tapi cerita ni macam cerita Madinah, kan? Jadi sebahagian ahli tafsir kata ayat ni turun di Madinah, itu yang paling kuat. Tetapi gaya bahasa dia macam gaya bahasa Mekah. Sebab apa? Pasal baru sampai di Madinah. Maksudnya elok orang Mekah sampai di Madinah, peringkat awal turun ayat. Jadi bila turun ayat, walaupun turun lepas sampai di Madinah, tapi masih lagi macam ayat-ayat Mekah. Jadi kita ambil kata ayat ini ayat Madinah lah, kan? Okey, surah At-Taghabun ni surah Madinah. Okey. Belum habis lagi kita tadabbur tentang maksud Taghabun tu saja. At-Taghabun asal word Arab dia, asal word perkataan Arab dia itu daripada perkataan al-ghabnu, al-ghaban, yang bermaksud rugi, yang bermaksud kurang. Pasal tu tengok, kalau tengok dalam bahasa Inggeris pun, saya duk tengok dalam translation bahasa Inggeris pun, dia panggil loss. Taghabun tu loss, maksudnya rugi. Asal perkataan al-ghaban tu Arab guna word tu untuk refer kepada rugi ataupun kurang, kan? Nampak? Seperti contoh, rugilah. Barang RM10 kita pergi beli RM100, kan? Lepas tu kita pergi tengok, sama. Berapa? RM10 kan? Beli berapa? Saya beli RM100. Hang ni betul-betul qaban. Betul-betul rugi lah, kena tipu. Hang ni tertipu, hang ni rugi. Benda murah pergi beli mahal. Sebab itu kita bisa dengar ada hadis Nabi kata, perkataan maghbun, ni'matani maghbun. Bisa dengar tak hadis tu? Dua nikmat yang manusia banyak rugi, tertipu. Dua yang buang macam tu saja, hilang macam tu ya, rugi macam tu ya, habis macam tu ya. Ni'matani maghbun, dua nikmat yang manusia banyak rugi di dalamnya, dihabiskan tanpa manfaat, buang macam tu, rugi ya. Macam masa kan. Pasal itu Nabi kata ni'matani maghbun. Maghbun, perkataan maghbun tu ghaban tu lah, taghabun tu sama lah, word yang sama. Ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak rugi, yang manusia banyak buang macam tu saja, hilang. Lepas tu baru nak menyesal. Satu, as-sihhah, kesihatan. Yang kedua, al-faraghu, masa kosong, masa lapang. Dua nikmat ni, masa lapang, sebab tu masa kita tu nikmat. Masa kita ada masa kosong tu nikmat. Jadi ada orang dia biar macam tu ya. Apa halatah dia? Sebab itu tuan-tuan, dalam sehari ni kita kena muhasabah. Berapa kita kena tanyalah, kan? Macam kita buat kunci kira-kira meniaga, berapa modal, berapa untung, berapa rugi, berapa belanja, semua kita kira.
Hidup pun kita kena kira. Sebab kata para ulama, pada hari kiamat nanti manusia akan rugi dalam 3 perkara. Kata para ulama, bila Allah Subhanahu wa taala kata at-taghabuni, hari kiamat, manusia akan berada di dalam penyesalan dalam 3 urusan dan 3 perkara. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita rugi besar di akhirat, kita kena buat perancangan supaya tak berlaku hal itu. Kata para ulama, 1, manusia berada di dalam kerugian soal akidah. Yang ni mungkin kita selamat, insya-Allah. Apabila manusia bangkit esok, di antara golongan yang akan rasa rugi yang paling teruk, orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka di dunia tak beriman. Itu kerugian yang pertama. Dia ada 3 kerugian. Di akhirat esok ada 3 jenis kerugian. Kerugian yang pertama, kerugian dari sudut akidah. Esok kalau tuan-tuan mangkit Islam, untung 1-0. Sekarang ni kita Islam ni, tapi tak tentu lagi nak mati atas apa. Tapi kalau tuan-tuan bangkit esok hari kiamat, bangkit di atas iman, bangkit di atas Islam, tuan-tuan telah untung 1 perkara. Perkara yang sangat besar. Tapi kalau bangkit esok, bangkit sebagai kafir, bangkit sebagai golongan kafir, ini adalah kerugian yang tidak ada maaf lagi lah. Nampak? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Itu 1. Maksudnya, pastikan kita tak rugi dalam soal itu. Yang kedua, yang ni kemungkinan kita akan jatuh. Kemungkinan kita akan terlibat. Kerugian yang kedua yang akan berlaku pada hari kiamat, iaitu seorang itu bangkit pada hari kiamat, at-taghabun, dalam keadaan dia merasa begitu rugi kerana amalannya sedikit. Amalan dia sedikit. Rugi tak? Dia bangkit-bangkit, dia menyesal, dia rasa rugi kerana salat dia, bacaan Al-Quran dia, sedekah dia, apa semua tu sikit. Tuan-tuan dengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ni kalau hadis ni pun bangkit duk rasa sikit, saya tak tahu kita. Tuan-tuan dengar hadis ni. Riwayat Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Tengok Saya rasa saya tak sikit ke ustaz. Banyak ni. Saya rasa banyak. Tak tahulah, tapi cuba compare dengan hadis ni. Nak tahu sikit ke banyak, compare dengan hadis ni. Lau anna 'abdan kharra ala wajhihi min yawmin wulida. Nabi sebut. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu, dia kata, Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu dia kata, "Lau anna 'abdan kharra", jikalaulah satu orang hamba sujud di atas mukanya. Maksudnya semayang lah. Semayang. Min yaumin wulida, start first day lahir. Ada orang sembahyang hari pertama beranak? Mana ada. Tapi nak habaknya, tuan-tuan cuba bayangkan, kawan ni dia mula sembahyang, dia mula buat ibadat yaum wulida, hari dilahirkan. Hari dilahirkan tu dia dah mula lah sembahyang. Kita mungkin 18, 15, balik kan, mungkin baru kita start balik. Tapi kawan ni hamba ni, dia mula hari pertama. Hari pertama tu dah start buat ibadat. Ayyamuta haraman fi ta'atillah. Dia bermula hari dia beranak tu sampai hari dia mati tu. Maksudnya kalau 80, full 80. Kita dengar saja 60. Dengar aja 70. Betul ke 70 penuh?
Cuba kita halusi tengok. Kalau umur kita 70, tuan-tuan mula betul-betul semayang cukup ni. Pasal banyak saya duk pergi kata tempat SMS apa semua duk main ni, semua soalan famous. Pergi tempat kenduri pun dia main tanya soalan ni. Saya pun pelik. Duduk tengah makan dia main tanya. Soalan apa? Dia tanya macam mana nak ganti mayang lama-lama dulu. Kita faham bila dia tanya tu maksudnya masa muda-muda tu tenggelam timbul ya. Dia tak ada yang kata tak boleh mayang sunat, nak kena perapih dulu hak wajib. Jenuh saya wajib banyak lagi tak habis. Oh, tak ada jawab lagi dia habaq jenuh lah. Macam mana kalau kita jawab 2 kali jenuh? Masa muda-muda tu alhamdulillah lah kalau kita start awal. Pasal tu kalau kita tengok budak-budak muda mayang bagus ya. Tambah dulu punya zaman, tengok cerita Piramli sudah. Zaman dulu. Dengan tak pakai tudung, dengan kebrek lah, apa semua lah, dengan gencok, dengan minum dulu. Kan? Main judi dalam kelab ya. Main judi. Mayang ni telah betul-betul kesedaran Islam ni mai zaman bila? Kesedaran untuk beriman, beramal ni mai bila? Kan zaman penjajah dulu, orang putih apa semua dulu, sakan dulu. Kan? Kesedaran untuk beriman. Jadi kita ni kalau kita halusi umur kita 60-70 tahun tu, kita ambil lah kata 60. Sebelum balik, tak kira lah, tolak 15 tahun. Bagi lelaki 15. 60, dia tolak 15, so dia ada baki 45. 45, actually orang putih panggil. 45 ni yang betul-betulnya bila? Zaman muda, zaman seluar kaki besar tu. Yankee tu. Oh, masa tu. Kan? So kita ambil, dia kata saya ustaz 16 tahun tu tok siap masjid dah usahakan. Banyak ustaz ni betul-betul kita nak fokus mengaji apa semua ni yang betul-betul boleh sembahyang apa semua, mungkin umur 40 ke atas. So ada 20 tahun. Kawani ni yang kata Muhammad bin Abi Umairah ni, dia kata apa? Dia kata Kawani ni mula salat yaum wulida, daripada hari dia dilahirkan. Tuan-tuan bayangkan, bila dia bangkit esok pada hari kiamat dalam keadaan dia salat sepanjang hidup dia, bermula daripada hari pertama tu. Ini nak suruh kita bayang lah, dia nak suruh kita imagine lah kan? Tak ada lah benda ni, tapi dia nak abang kata jangan berasa sampai orang macam ni pun lahaqqarahu dhalikal yawm, lahaqqarahu dhalikal yawm. Dia bangkit, dia rasa sikitnya amalan dia. Tu dia. Mau kalau mayang hari pertama beranak bangkit duk rasa sikit lagi. Yang dekat-dekat nah meninggal baru nak sembahyang, tak tahu nak kata rasa macam mana. Dan dia kata wala wadda annahu rudda. Dan dia bila bangkit pada hari kiamat ni, dia cita-cita dia apa? Kalaulah boleh rudda ila dunya kaima yazdad minal ajri was thawab. Dia kata kalaulah boleh esok bangkit esok, kalau boleh Tuhan patah balik pergi dunia, nak tambah lagi semayang. Yang semayang daripada hari pertama beranak pun rasa sikit, rasa tak cukup. Penyesalannya bila kita bangkit ni, kita akan menyesali, kita akan rasa rugi kerana kita tak manfaatkan betul-betul masa yang kita ada. Buang macam tu saja. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, wal fajr kan, ayat 24, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, manusia berkata, ya laitani, alangkah baiknya jika dahulu qaddamtu. Laitani ni macam dia panggil apa ni? At-tamanni. At-tamanni ni maksudnya cita-cita, harapan. Ya lait, ya laita. Dalam bahasa Arab kan dia panggil at-tamanni, alangkah eloknya, macam itulah alangkah jikalaulah. Maksudnya satu harapan. Apa dia harapan dia? Qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalaulah boleh aku dikembalikan hidup dan dahulu aku mengerjakan kebajikan. Qaddamtu li hayati, dahulu di masa aku hidup aku buat kebaikan.
Kata para ulama, seperti Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Dia kata, tengok kata Al-Hafidh Ibn Kathir sebut, dia kata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dalam ayat ini dia kata, alangkah eloknya, qaddamtu, jika dahulu di dunia aku melakukan kebaikan. Bila bangkit baru dia menyesal. Kata Ibn Kathir, yakni yandamu ala ma kana salaf minhu minal ma'asi in kana asian. Maksud dia apa? Satu orang tu kalau dia bangkit di hari akhirat, tentu dia akan kata, alangkah ruginya aku, alangkah ruginya aku. Sebab apa dia rugi? Ibn Katsir kata, dia teringat masa dia di dunia dahulu, dia banyak buat maksiat, dia tak banyak buat amalan. Wa yawaddu law kana zdada min at-ta'at. Kalau orang yang buat jahat, dia menyesal pasal apa dia buat jahat. Kalau orang beriman, dia menyesal pasal apa dia buat sikit. Dua benda kata Ibn Kathir. Ibn Kathir kata dua-dua menyesal. Orang baik pun menyesal, orang jahat pun menyesal. Orang jahat menyesal pasal buat jahat. Orang baik menyesal pasal buat sikit baik. Dua-dua menyesal. Tak ada orang yang tak menyesal di hari akhirat. Tuan-tuan, kita semua ni yang sampai hari ni duk buat ada kebaikan yang kita buat, kita bangkit esok menyesal tak? Ibn Katsir kata tetap menyesal. Ibn Katsir kata tetap menyesal. Menyesal apa? Menyesal pasal buat sikit. Dia kata tak sikit kan saya. Tak tahu banding dengan hadis tadi. Kan? Nampak? Okey. Yang terakhir. Tadi yang pertama, yang kedua, yang terakhir, kerugian apa? Kerugian yang kita akan rasa, rugi iman, rugi amal. Ingatlah, rugi iman, rugi amal. Yang ketiga, rugi fil infaq. Infaq ni dia masuk dalam amal tapi diasingkan. Pasal yang ni banyak orang menyesal. Iaitu seseorang bangkit pada hari kiamat di dalam keadaan merasa rugi, menyesal kerana apa? Kurang melakukan infaq. Yang ni kerugian yang terakhir yang kita akan rasa. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun. Munafiqun ni surah sebelum ni. Surah Al-Munafiqun ni sebelum At-Taghabun. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Dalam Quran ni kerap dia selalu pegu dua. Anak rata, anak rata. Ayat ni pun sama. Amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan daripada mengingati Allah. Siapa yang melalaikan kita? Quran kata amwalukum, pertama harta kamu. Yang kedua, yang menjadi golongan atau sebab kamu tak ingat ke aku, auladukum, anak bini kamu. Allah kata wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang buat kerja perangai kelaku lagu tu, dia akan rugi esok di hari akhirat. Dan Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Baik hampa bagi sedekah sebelum mati. Quran kata baik hampa bagi sedekah sebelum mati. Sebab apa? Bila hampa nak mati, hampa mulalah cakap fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, laula. Ni pun sama juga. Laula ni kalau. Tapi dekat nak mati lah. Mana boleh tuan-tuan. Ingat ada Ibrahim Adham kata apa? Kalau nak mati, kalau kata mai malaikat bersembang elok-elok lah dengan dia, bincang elok-elok dengan dia, dia mai, malaikat mai bagi salam, bincang elok-elok, sembang elok-elok, minta sehari dua. Kalau boleh kan, abang lah, abang elok-elok, abang alasan apa kan, macam kita ni nyatakan kenapa perlukan tempoh perlanjutan moratorium, nyatakan sebab tu, abang kat malaikat nyatakan sebab tu. Sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga, minta budi bicara dia, pertimbangan dia, jangan ambil lagi nyawa hari ni, mailah mungkin lepas vaksin sampai ke apa ke kan, bincang elok-elok lah kan. Pasal laula akhartani,
Dia mula minta dekat Tuhan, akhartani, berikan tempoh sedikit, ajalin ila ajalin qarib, minta tempoh sedikit. Untuk apa? Ini dua sebab yang dia minta. Pertama, Quran kata fa asaddaqa, dia minta masa sikit tu untuk dia nak bersedekah. Semua orang mati, tuan-tuan baca 114 surah, 30 juzuk, baca semua sebut benda yang sama. Alasan minta tangguh tu, satu, sedekah. Sebab itu ulama kata, pelik ada orang nak mati ni. Pasal apa? Ulama kata, dalam banyak-banyak amalan, dalam banyak-banyak perkara yang kita boleh buat, kita hanya teringat sedekah masa mati. Ini yang satu benda yang tuan-tuan kena fikir. Yang ni disebut oleh para ulama lah. Kenapa dalam banyak-banyak amalan dia tak kata baca Quran, dia tak kata umrah, dia tak kata haji, dia tak kata puasa sunat ke, dia tak kata apa ke, dia sebut sedekah. Sehingga kata para ulama, orang yang mati nampak besarnya sedekah, nampak hebatnya sedekah, sehingga dia hanya minta sedekah. Yang lain dia tak minta. Kok dia kata minta Ustaz mayang duha, dah, dia minta sedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan dia nak Allah Ta'ala bagi tempoh untuk dia melakukan sedikit lagi amalan. Kemudian Allah tutup. Allah kata apa? Walai yuakhirallah. Allah kata minta maaf. Lan. Lan kita dah bahas dulu perkataan lan dalam bahasa Arab. Lam nun, lan. Dia ada kadang-kadang lam min, lam. Dia kata lan nun lam, lam nun ni maksudnya tidak sesekali, satu penafian, muabbad, maksudnya tak ada dah peluang, selama-lamanya tak mungkin, maksudnya tak mungkin. Yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ditangguhkan tempoh masa kamu. Nampak hadirin mukminin, itu 3 penyesalan yang disebut oleh para ulama dan 3 kerugian yang akan ditempuh oleh manusia pada hari kiamat. Bila dia bangkit, 3 benda tu dia akan rasa rugi. Satu, soal iman, kita mungkin taklah, pasal kita bangkit insya-Allah dengan izin Allah, kita akan bangkit sebagai orang mukmin. Tetapi 2 benda ni kemungkinan besar ada pada orang beriman. Kemungkinan besar kita akan lalui. Satu, kita akan rugi dari sudut amalan kita. Yang kedua, kita rasa rugi dari sudut infak kita. Nampak? Ini pengenalan kepada suratul Taghabun. Dan dinamakan suratul Taghabun ni kerana di dalam ayat ataupun di dalam surah ini disebut perkataan At-Taghabun. Disebut perkataan At-Taghabun. Dan insya-Allah dalam next kuliah nanti barulah kita akan mula menafsir ataupun mentadabbur ayat-ayat dalam surah At-Taghabun. Kan? Untuk kali ini kita berkenalan dahulu dengan surah ini dan kita dengar sebab nuzul dan latar belakang cerita berhubung dengan ayat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak termasuk di dalam kelompok yang ditewaskan oleh anak-anak kita dan isteri-isteri kita. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh balik sebelum kita nak mula tafsir minggu depan, tadabbur minggu depan, tuan-tuan boleh balik tengok pada ayat nombor 15. Pada ayat nombor 15. Allah kata apa? Ni dalam surah At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayat nombor 15 surah At-Taghabun. Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, duit ringgit kamu, wa auladukum, anak-anak kamu, Quran sebut ni fitnah. Dia sebut fitnah, harta fitnah, anak fitnah. Ini kita tadabbur. Dan kalau tuan-tuan baca kemarin mesti baca mesti jumpa kemarin. Suratul Kahfi kan, kemarin kita baca kan? Jumpa tak ayat nombor 46? Kalau tak ingat nombor ayat, saya baca ni mesti teringat. Dalam ayat yang kita baca kemarin, kita akan baca ayat ni. Kalau tak baca, mungkin tak baca habis ataupun langkah, nak habis cepat. Ayat apa? Al-mal.
Al-malu wal banun. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Mesti jumpa ya. Allah kata al-mal, harta. Terus itu semua saya kata tadi, dalam Al-Quran mesti kembang dua ni. Al-mal, harta, wal banun, anak. Zinatul hayatid dunya, hanyalah perhiasan takat dunia saja. Perhiasan dunia, perhiasan. Quran kata wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan Allah kata apa? Anak bini hampa tu, kata benda hampa yang hampa cinta, kasih, pulun tak sangka tu perhiasan. La yanfa, tak ada guna. Yang baqiyat, yang kekal ni, yang kekal sampai ke akhirat tu apa dia? As-salihat. Tetapi amalan-amalan kebaikan kamu, amalan-amalan soleh kamu, itulah yang kekal dan baik di sisi Allah. Nampak? Itu Allah sebut dalam suratul Kahfi ayat 46. Nanti semua ni kita akan lalui dalam suratul Taghabun, insya-Allah daripada ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Tapi untuk kali ini kita tengok sebab nuzul dia, kenapa ayat ni turun, cerita tentang apa dan apa yang Allah nak sampaikan tentang nama At-Taghabun tu berhubung dengan hari kiamat dan kerugian yang akan kita lalui. Oleh itu tuan-tuan, andai kata tidak sampai umur kita pada minggu hadapan, dalam tempoh seminggu ni, andai kata ajal kita dalam tempoh hari-hari yang mendatang ni, andai kata tempoh ajal maut kita sebelum hari Sabtu depan, kita tak sampai hari Sabtu depan, mati sebelum hari Sabtu, hari Jumaat ke hari Khamis, kita mati. Tak ada sampai hari Sabtu tu, kita mati. Sebelum mati tu tuan-tuan, beware, jaga-jagalah dengan amaran Allah Ta'ala ni. Mungkin tak sampai ayat pertama, tuan-tuan tak mai dah, mati. Kita tak tahu, kan? Macam-macam boleh berlaku, apa-apa saja boleh terjadi. Jangan bangkit dalam keadaan menyesal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Ada. Isyarat menyatakan ada.